大家好，我是杨听话。今天我们来学习 DK 5级第33课。一步制度比较聪明妙招。现在我们看生词。第一，缓解，缓解 artinya meredakan。第二，招 trik。第三，繁荣 makmur。第四，体现 mencerminkan。第五，拥挤 artinya padat atau ramai。第六，家常 kehidupan keluarga sehari-hari。第七，面积 luas。第八，宽 lebar。第九，主观 subjektif。第十，扩大 artinya memperluas。第11，根治 artinya mengobati。第12，布防 mungkin。第13，展开 artinya membuka。第14，归纳 mengikat。第15，虚心 rendah hati。第16，咨询 artinya berkonsultasi。第17，中旬 artinya pertengahan bulan。第18，照常 artinya seperti biasa。第19，变身 artinya positif。第20，图 artinya ingin lah kalau di sini ya。第21，受伤 artinya terluka。第22，保险 artinya asuransi。第23，赔偿 artinya kompensasi。第24，政府 pemerintah。第25，批准 artinya menyetujui lah, meratifikasi。第26，改革 reformasi。第27，取消 batalkan。第28，行人 pejalan kaki。第29，广场 artinya plaza。第30，商务 bisnis。第31，大厦 gedung tinggi。第32，自愿 sukarela。第33，难怪tidak heran。第34，与其 lebih baik daripada gitu. Oke. Di 35，汽油 bensin。第36，明确 jelas。第37，期待 mengharapkan。第38，解放 melepaskan。OK，现在我们看课文。乘客汽车的数量迅速增长，最初还被视为是社会发展、经济繁荣的体现，但很快人们就发现了问题。随着车流量的增加，道路变得格外拥挤，堵车在大城市中已经成了家常便饭。Artinya pertumbuhan pesat mobil-mobil di perkotaan awalnya itu dianggap sebagai tanda perkembangan sosial dan kemakmuran ekonomi. Namun masalah segera muncul. Dengan meningkatnya lalu lintas, jalanan menjadi sangat padat dan kemacetan lalu lintas pun menjadi hal yang lumrah di kota besar。解决交通拥堵的问题，就要减少单位面积道路内的汽车数量。新建或加宽道路被公认为最基本的方法，但事实证明，
这只是我们美好的主观愿望。道路扩建的速度远远跟不上车流量增加的速度，面积的增加并未使道路空出空间来，甚至还会无尽中不利更多的司机开车上路，使中心的道路更加拥挤。Artinya mengatasi kemacetan lalu lintas itu membutuhkan uh, apa namanya, pengurangan jumlah mobil di jalanan, lalu membangun jalan yang baru atau memperluas jalanan adalah uh, apa namanya ya, dianggap sebagai solusi yang paling dasar bagi masyarakat gitu. Namun hal ini seringkali dianggap sebagai angan-angan saja, hasil harapan doang. Uh, Laju perluasan jalan ya, laju perluasan jalan telah jauh melampaui pertumbuhan uh, volume lalu lintas. Peningkatan luas jalannya itu tidak membebaskan ruang dan bahkan dapat mendorong lebih banyak pengemudi untuk berkendara, sehingga semakin memperparah kemacetan di jalan-jalan kota gitu. Oke. Okay? 那么如何跟这交通拥堵呢？这里我们不妨听听贝珍妮的故事。珍妮到欧洲环境保护处交通部工作，又接到了研究如何解决城市拥堵问题的任务。于是，他开始展开调查，研究收集上来的数据，归纳问题特点，并虚心咨询了有关专家。Oke. Jadi bagaimana caranya kita memberantas kemacetan lalu lintas? Mari kita simak kisahnya si Ferguson. Setibanya di Departemen Transportasi Perlindungan Lingkungan di Eropa, si Jensen ini ditugaskan untuk meneliti solusi kemacetan perkotaan. Ia mulai menyelidiki, lalu menganalisis data yang terkumpul, lalu menganalisis karakteristik masalah, dan dengan rendah hati berkonsultasi dengan para ahli yang terkait dengan masalah ini. 9月中旬的一天早晨，森林照常几点出门，赶在早高峰之前去交通部。他看到一个健身的人慢跑通过一个有过界天桥的路口时，为图省事没上天桥，而是横穿马路。结果他被一辆车撞倒在地，虽然最后他只是受了点轻伤，而且有保险可以赔偿，但司机还是被吓得不轻。Oke. Lalu di suatu pagi di pertengahan September, Jensen berangkat pagi-pagi sekali seperti biasa untuk pergi ke Kementerian Perhubungan sebelum sibuk. Ia melihat seorang orang binaragawan lah sedang jogging di persimpangan jalan gitu. Alih-alih menggunakan flyover,
Dia justru mengambil jalan pintas dan malah tertabrak mobil. Meskipun ia hanya mengalami luka ringan yang ditanggung asuransi, pengemudi tersebut tetap sangat ketakutan gitu. 不过这件事都是给了真人启发，开车出行是为了省时省力，但如果情况相反呢？他决定要改变市民出行的观念，反其道而行的让城市先富起来，给司机制造麻烦，一度制堵。Ah, namun insiden ini memberi Jensen sebuah ide. Ah, Mengemudi seharusnya itu menghemat waktu dan tenaga kan. Tetapi bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Ia memutuskan untuk mengubah pola pikir warga tentang perjalanan. Ia ingin melakukan yang sebaliknya, yaitu menciptakan kemacetan lalu lintas di kota terlebih dahulu, lalu menciptakan masalah bagi pengemudi, baru kemudian menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas. 经过多次努力，政府批准了他提出的改革趋势，比如灯是红绿灯，让车辆不得不走主题，在主要十字路口取消的下通道，让行人从地下通往地面，在购物广场、商务大厦的附近组建停车场等，同时大力发展公共交通。Oke, setelah berbagai upaya, pemerintah pun menyetujui reformasi yang diusulkan oleh si Jensen, seperti menambah lalu lintas untuk maksa kendaraan untuk berhenti dan jalan, lalu penghapusan jalur bawah tanah di persimpangan utama agar pejalan kaki dapat kembali ke jalanan dan tidak membangun tempat parkir di pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran. Lalu di saat yang sama ia uh, mengembangkan transportasi umum. 3年过去了，虽然市民们有些抱怨，但效果非常明显。自愿放弃开车驾车出门的人越来越多，这也难怪。其堵在路上浪费时间和汽油，污染环境，倒不如改乘公交出行。这样一来，道路拥堵大为缓解。Ah, 6 bulan kemudian, meskipun ada beberapa keluhan lah dari warga, tapi dampaknya itu jelas. Semakin banyak orang yang secara sukarela meninggalkan mobil pribadi mereka. Hal ini tidak heran, daripada buang-buang waktu dan bensin di kemacetan dan mencemari lingkungan, lebih baik gunain transportasi umum. Hasilnya, kemacetan lalu lintas pun telah berkurang secara signifikan. 城市本是为人而建，如今却被汽车占有。战胜的目标很明确，就是期待能够解放的，使之更适合人类生活。Oke, ah, kota-kota kota-kota awalnya itu dibangun untuk manusia, tetapi kini dihuni oleh mobil-mobil. Tujuan Jensen itu jelas, membebaskan kota dan menjadikan lebih layak huni bagi manusia.
jelas ya untuk 我继续。第一，照常，照常中的意思是跟平常一样。例如，oke, di sini maksudnya照常ini adalah kata kerja yang berarti kan sama seperti biasanya. 第一，虽然战争临近，但这里的日常生活一切照常。Oke. Meskipun peperangan sudah semakin dekat, tetapi kehidupan sehari-hari di sini masih semuanya sama seperti biasa. 第二，大火对中期的商业活动没有造成大的影响，区内商业活动造成，oke, kebakaran besar yang ada di bagian timur itu tidak menyebabkan dampak yang besar. Kegiatan bisnis masih berjalan seperti biasa. 照常还是扶持，表示情况继续不变。例如，ya, 照常 ini berarti kan kata-kata berarti kan kondisi masih berlanjut seperti biasa, tidak berubah. 哦，在东方广场的迎新活动照常举行。Aktivitas penyambutan baru di Plaza bagian timur itu diselenggarakan seperti biasa. 第四，9月中旬的一天早晨，张生照常提前出门，赶在早高峰之前去交通部。Oke. Suatu pagi hari di pertengahan September, Jensen seperti biasa bangun pagi-pagi untuk pergi ke Menteri Perhubungan. 看练习。第一，有老师从北京回来后，照常继续他的教学工作。Guru Liu datang dari Beijing, setelah datang dari Beijing, melanjutkan aktivitas mengajarnya seperti biasa. 第二，王医生怎么说呢？一般来说，手术后3个月就可以参加一般的运动了。术后能做较长的运动。Oke. Dokter Wang setelah operasi bisa melakukan olahraga seperti biasa nggak? Secara umum, setelah operasi, setelah 3 bulan baru bisa berolahraga seperti biasa. 第三，快过年了，不知道胡同口的那些超市春节还开不开？该会照常。Bentar lagi sudah mau tahun baru. Nggak tahu deh itu supermarket yang ada di gang itu bisa buka atau nggak pas nanti Imlek. Seharusnya berbisnis seperti biasa dia, masih buka seperti biasa. Oke? 第二，难怪，动词意思是不应当批评或抱怨，带有理解或原谅的语气。例如，maksudnya难怪ini memberi kesan seperti memaafkan lah gitu. Maksudnya kayak dia melakukan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan, tetapi karena terpaksa jadi kayak dimaafkan lah gitu. Oke, contoh. 这样难怪他每天那么忙，哪有时间操心孩子的事啊？
Ini juga nggak heran dia tiap hari begitu sibuk, mana ada waktu buat khawatirin urusan anak gitu. Eh, jelas ya. 第二，这也难怪，与其堵在路上浪费时间和汽油污染环境，倒不如改乘公交出行。Ini juga nggak heran. Daripada uh, buang-buang waktu di jalanan, nggak buang-buang bensin juga, lalu mencemari lingkungan, tidak mendingan juga ini apa naik transportasi umum gitu. Oke, 难怪还是如此，表示明白了原因，对某种情况就不再觉得奇怪了。例如，oke, kalau ini 难怪berarti kan nggak heran ya. Kalau di Indonesia nggak heran artinya. 你的抽屉真乱，难怪总是找不到东西。Hati kamu berantakan sekali, nggak heran. Selalu nggak kalau cari barang nggak temu-temu. 他都18岁了，还不敢一个人走夜路，难怪大家都叫他胆小鬼。Dia sudah 18 tahun, tapi masih gak berani jalan sendirian di malam hari. Gak heran semua orang bilang dia itu pengecut. 我们看练习，这也难怪。呃，他最近压力太大啊，去难免有些不。Ini juga nggak heran. Dia bakalnya passionnya begitu besar. Lalu ekspresi wajahnya juga jadi nggak stabil. 第二，你一点也不理解他的想法。坏，他会不会 Kamu sedikit pun juga tidak mengerti pendapatnya dia. Nggak heran dia bisa salah paham. 第三，别和我是小学同学，我们认识快10年了。难怪你们的关系。Saya dan Lian adalah teman SD. Kita sudah mengenal selama 20 tahun. Gak heran hubungan kalian itu sangat baik. Oke, jelas ya. 第三，与其原则比较两种是用选择的比动词，以及用在放弃的一面，后面常语不如宁可的搭配使用。例如，maksudnya 与其 adalah kata sambung yang berarti kan kita lebih prefer ke pilihan yang mana di antara A atau B. Nah, kalau di 与其 setelah kata 与其 itu kita kasih pilihan yang kita nggak sukai gitu, yang kita kurang suka, lalu baru kasih koma, lalu di belakangnya kasih puluh, nah baru deh pilihan yang lebih kita suka gitu. 比如说是采访，不如说是向他学习 daripada wawancara, uh, tidak lebih baik daripada belajar dari dia gitu. Nah ini berarti dia nggak suka wawancara dan lebih suka untuk belajar. Oke. 第二，与其找个不认真的小时工，我宁可自己打扫。Oke. Daripada memperkerjakan orang yang pekerja paruh waktu yang bekerjanya itu nggak serius, saya lebih baik bersih-bersih sendiri. Gitu. 第三，这也难怪，与其在路上浪费时间和汽油污染环境，倒不如改乘公交出行。Nah, ini juga nggak heran daripada macet di jalanan, buang waktu, buang bensin, lalu cemari lingkungan.
mendingan naik transportasi umum. 看练习，第一，那些赶时髦的消费者怎么想到？不如说是买牌子，说是买 bagi orang-orang yang lebih mementingkan apa ya tren, menurut mereka itu daripada beli barang, mendingan itu beli merek gitu. Oke, beli barang itu tidak lebih baik daripada beli merek bagi orang-orang yang mengejar tren. 第二，什么我宁可相信是他运气好，以及说是他的不好daripada bilang kalau dia itu pintar atau teknologi luas lah gitu. Saya lebih mending saya kalau dia sedang hoki gitu. 第三，我们在这儿等公交车吧。这站就是物美超市，这么近啊啊，等用的不如我们走过去。Kita di sini tunggu kendaraan umum ya. Di stasiun berikutnya itu adalah supermarket Ume. Begitu, begitu dekat daripada kita tunggu kendaraan umum, mendingan kita jalan aja ke sana. Oke, jelas ya. 表现和体现，它们的共同点是都是动词，都有显示出来的意思。Oke. Keduanya ini berarti kan menunjukkan suatu hal, mencerminkan suatu hal gitu. Itu demikian. 例如，这部电影表现出鲜明的时代特点。Itu bisa juga pakai 体现 ya, yaitu ya berarti kan menunjukkan atau mencerminkan. 它们的不同点是：第一，表现这种反映人或事物的某种风格、感情、态度等，而体现强调某种现象、性质或思想、精神等，通过某人或事物具体表现出来。Oke, ini表现ini lebih ke mencerminkan suatu sikap lalu kayak karakteristik gaya dari suatu hal atau seseorang. Sedangkan kalau vision ini lebih ke suatu fenomena terjadi karena suatu hal atau seseorang. Contoh, 他总是乐呵呵的，对什么事都表现得很乐观。untuk yang ini, 不同文化的差异在语言特别是词语上体现得最突出。二、表现还有故意显示自己的优点，当属的意思多含untuk yang 体现没有这个意思。yang setiap 表现ini lebih ke menunjukkan kelebihan seseorang. Sedangkan kalau 体现 nggak bisa ya. Contoh, 为了得到领导的欣赏他拼命的表现自己，berarti menunjukkan kelebihan. 第三，表现还可以做名词，指言语行动的状况，而体现没有这个用法。表现ini bisa sebagai kata benda yang berarti kan suatu kondisi dari suatu hal. Contoh, 我们对你的表现很满意。你下周一能来上班吗？
那是不表现。看练习。第一，用表格来说明问题是一种有条理的思考方法的建言。第二，人们一直认为故事当小软弱的表现嘛，可以啊。第三，莉莉是不会错过这个在大家面前什么什么自己的机会的。建言。是人生的价值不什么什么在你口袋里有多少钱，而在于你为社会做出了多少贡献的体现。Ini kita window base dengan kata-kata di atas. 保险 asuransi, 缓解 赔偿 kompensasi, 拥挤 padat atau ramai, 咨询 konsultasi, 展开 membuka. 第一，每当体育馆有比赛进行，周围的交通就会出现什么什么情况？OK， 反肯定是拥挤。第二，手术有风险，小明父母等什么了许多证件后，还是决定咨询。OK， 第三，为了赢得顾客，双方一定会在服务方面什么什么敬重。第四，效理方式太马虎，带他去可不太保险。第五，这个问题已经处理好了，保险公司正在办理什么什么手续。OK， 那这赔偿。第六，道路修通后，该明引水困难的问题得到了我们继续。再pilih A atau B di sini ya. 第一，学校规定顾客达到60节以上的学生，凭什么其考试的资格？答案是取消。第二，汽油明天要涨价了，什么什么加油站又有是在排队加油呢？是 A， 对。第三，一个好的领导能什么什么听取不同的意见。答案是 C。第四，调查发现有60%的人表示愿意选择公交出行。是可以啊。第三，大家展开辩论，扩大讲，归纳观点，批准方案，缓解矛盾，比较限制，赔偿，损失，期待，胜利。OK，那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。